Sidang penonton yang dihormati sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kembali kuliah kita tajuk yang baru, iaitu tajuk Ilan, Zihar dan Li'an. Ilan, Zihar dan Li'an. Apa yang dimaksudkan dengan ilan? Ilan yang dimaksudkan ialah suami bersumpah tidak mahu melakukan persetubuhan dengan isteri lebih daripada 4 bulan, ataupun suami bersumpah tidak mahu menyetubuhi isteri dengan tidak disebut tempoh berapa-berapa. Itu dinamakan dengan ilan. Yang kedua, zihar. Zihar ni mana suami menyamakan anggota isteri dengan anggota mahram dia. Perkataan zihar diambil daripada perkataan belakang. Maknanya suami menyamakan belakangmu, dia kata kepada bini dia, sama dengan belakang ibuku. Itu dia panggil zihar. Yang ketiganya li'an. Li'an, suami menuduh isteri melakukan perbuatan zina. Maka bagi suami yang menuduh isteri melakukan zina ini, kalau sekiranya tuduhan ini berlaku kepada bukan isteri, maka sudah tentu suami itu terkena hukuman qazaf, hukuman tuduh. Tapi oleh kerana suami menuduh isterinya sendiri, maka suami tidak dikenakan hukuman qazaf, tetapi hendaklah suami bersumpah 5 kali. Kali yang kelima dengan menyebutkan perkataan laknat. Wallahi, sesungguhnya aku berbohong terhadap tuduhan isteri aku berzina, maka berhak aku memperolehi laknat Allah Ta'ala. Itulah perkataan li'an. Jadi kenapa? Sebab Syekh Mahdi jarang kita ketemui apa kewajaran suami menuduh isteri berzina. Kalau tidak sebetul-betulnya isteri berzina, sudah tentu suami tidak akan membuat tuduhan. Jadi oleh yang demikian, tuduhan ini dilakukan adalah untuk menafikan andai kata pada waktu itu isterinya telah mengandung, ataupun untuk menyatakan bahawa tak sepatutnya perbuatan ini dilakukan oleh isterinya. Jadi ukuran daripada itu, maka terciptanya beberapa hukuman. Dia kata terdapat tiga perkara yang kesudahannya sama dengan talak. Mana 3 perkara, yang ni ilan, zihar dan li'an. 3 benda ni akhir mana kesudahan terakhirnya daripada terciptanya 3 hukuman ini, dia akan berakhir dengan talak juga. Ataupun kalau tidak berakhir kepada talak, kok mana pun dia akan bertukar kepada talak juga. Mana anda kata seorang tadi apabila diminta oleh mahkamah supaya dia membuat pilihan, contoh bagi kes zihar. Zihar apabila dia menziharkan isteri dia, jadi dalam tempoh selepas daripada 4 bulan, maka diminta kepada suami tadi merujuk kembali isteri dia dengan membayar kifarah. Jadi andai kata suami tidak berbuat demikian, maka pihak mahkamah akan meminta supaya suami menceraikan isteri. Andai kata suami dia tak nak juga, maka mahkamah akan menggunakan kuasa yang ada pada mahkamah untuk mentalakkan isteri. Makna akhir sekali perkara ini akan bertukar kepada talak juga. Dia kata 3 masalah tersebut ialah ilan, zihar dan li'an. Yang pertama, ilan. Ilan dari segi bahasa berasal daripada perkataan al-aliyah yang bermaksudnya sumpah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah." Allah Ta'ala kata, dan janganlah orang-orang yang mempunyai harta dan mempunyai kelapangan di kalangan kamu bersumpah tidak mahu memberi bantuan lagi kepada
an yu'tu ulil qurba wal yatama, untuk tidak memberi bantuan lagi kepada kaum keluarga dan juga orang-orang miskin. Maknanya al-aliyah diambil perkataan ilat. Dalam bahasa dalam firman Allah Taala ini ada di kalangan orang-orang yang diberi kelapangan oleh Allah Taala, ada orang-orang yang kaya, dia bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada ahli keluarga dia dan juga golongan-golongan miskin. Jadi apabila bersumpah begitu, Allah Ta'ala marah. Jangan. Mana-mana orang yang kaya, mana-mana orang miskin, jangan bersumpah. Sebab kamu mesti ingat kekayaan yang ada pada kamu, kelapangan yang ada pada kamu, diberi oleh Allah Ta'ala kerananya ada orang miskin. Kerana ada orang miskin lah kamu menjadi kaya. Kalau semua sekali kaya, mana ada lagi orang kaya? Kan? Adanya orang kaya ni kerana adanya orang miskin. Oleh yang demikian, jangan sekali-kali orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada bersumpah untuk tidak memberi apa-apa pertolongan, apa-apa bantuan kepada golongan-golongan yang susah ini. Baik, ilat dari segi istilah pula ialah suami yang berhak menceraikan isteri. Mana suami yang sah? Suami yang sah bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya lebih daripada 4 bulan ataupun secara mutlak. Mana dia bersumpah, Kak Nuria, wallahi, aku tidak akan bersetubuh denganmu selama 4 bulan. Ataupun suami tak kata. Cuma suami kata, wallahi aku tak nak bersetubuh denganmu. Dia tak sebut berapa lama. Jadi itu dinamakan dengan ilat. Apa hukum ilat? Sofi, apa hukum ilat? Hukum ilat, yang kata jika suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya secara mutlak ataupun selama 4 bulan, beliau telah melakukan ilat terhadap isterinya, maka di situ terdapat beberapa hukum berkaitan dengan ilat yang dilakukan oleh suami. Yang pertama, kata dia, ingat Kak Mazian, andai kata suami mengilatkan isteri, yang pertama kata dia hakim, mana mahkamah nah, hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami bermula dari hari dia bersumpah. Ini akan memberi peluang kepada suami untuk menarik balik sumpahnya dengan membayar kifarat. Jadi hakim, isteri kena bawa aduan kepada mahkamah, suami saya bersumpah yang arif, dia tidak mahu menyetubuhi saya. Maka mahkamah memanggil suami dia. Kemudian mahkamah memberi peluang kepada suami dia dalam tempoh 4 bulan ini, kamu dolah dalam tempoh 4 bulan ini saya beri peluang kepada kamu untuk kamu menarik balik sumpahan kamu itu. Dengan arti kata kamu kena membayar kifarat sumpah. Bila tarik balik sumpah, makna dia kena bayar kifarat sumpah. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia telah membatalkan sumpah. Sama juga dengan orang kita yang bersumpah. Contoh, wallahi aku tidak akan buat benda ni. Tiba-tiba dia buat. Bila dia buat, dia kena bayar kifarat sumpah. Dia kena bayar kifarat sumpah. Ataupun hakim kata, kalaulah dalam tempoh 4 bulan ini kamu tak nak tarik juga sumpahan kamu, maka aku memberi option yang kedua, iaitu mu kena cerah binimu. Mu kena cerah binimu. Sama ada mu tarik balik dengan kamu bayar kifarat, ataupun kamu menceraikan isteri kamu. Andai katalah nasihat hakim ni tidak didengari, mana dua-dua tu lelaki tu nak degil. Ada orang lelaki yang macam tu, dia buat degil. Nasihat daripada hakim untuk menarik kembali sumpahan dia dengan erti kata dia bayar kifarat sumpah dia. Kifarat sumpah ni Safina, dia tak banyak kifarat dia. Allah Ta'ala sebut, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Ta'ala tidak akan mengambil salah. Allah Ta'ala tidak mengambil salah terhadap sumpah yang lara yang dilakukan oleh kamu, Kak Faridah. Sumpah lara ni mana dia sumpah
Contoh dia sumpah, wallahi aku tak nak semaya. Itu sumpah tu tak jadi. Sebab apa? Sebab kita difardukan mengerjakan solat. Tiba-tiba dia sumpah tak nak semaya. Itu menyelehi adat. Jadi apabila menyelehi aturan, maka sumpah itu menjadi lagu. Ataupun sumpah orang Arab ke Nur Azizun. Orang Arab ni dia selalu sebut wallahi. Dia kata rambutan ini comel. Kalau kita pergi ke pasar-pasar Arab, memang kita akan dengari banyak orang Arab mengeluarkan perkataan sumpah. Sebenarnya sumpah itu bukan sumpah yang betul. Sumpah yang menjadi adat kepada orang Arab je, untuk menarik perhatian si pembeli. Jadi sumpah itu tidak diambil kira oleh Islam. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah Ta'ala kata sumpah yang diambil kira oleh Islam ialah sumpah yang dibuat berdasarkan i'tiqad kamu. Maknanya hati kita memang kita nak sumpah. Macam tadi suami bersumpah tak nak subuh dengan isteri itu, memang dibuat dengan penuh keikhlasan. Kemudian kata Allah Ta'ala, apabila seorang tadi melakukan sumpah, kemudian tiba-tiba dia melanggar sumpah dia, fakaffaratu it'amu 'asharati masakin, maka hendaklah dia membayar kifarah dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Tak tinggi, Kak Syida, tak tinggi kifarah sumpah ni, iaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada makanan yang sederhana yang kamu beri kepada keluargamu. Jadi yang kita beri makan kepada keluarga kita apa dia? Takkanlah kita beri makan beras basmati kepada dia, dah. Kita beri makan beras faiza, mana beras yang harga dia taklah murah sangat dan taklah mahal sangat. Itulah maknanya lebih kurang RM10 je satu orang. Manakala 10 orang makna RM100. Takkanlah RM100 pun tak mampu nak bayar. Baik. Au kata dia, au kiswatuhum, ataupun kalau kamu tak boleh nak beri makan kepada 10 orang fakir miskin, kamu diberi option. Yang kedua, kamu boleh memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Au tahriru raqabah, ataupun kamu boleh memerdekakan seorang hamba. Mana pilihlah, sama ada nak beri makan ke, ataupun nak beri pakaian ke, ataupun nak memerdekakan hamba ke. Baik, kata Allah Ta'ala, faman lam yajid, bagi sesiapa yang tak boleh nak membayar kifarah sumpah dengan apa yang telah disebut tadi, iaitu memberi makan tak boleh, tak mampu, nak memberi pakaian pun tak mampu, nak memerdekakan hamba pun tak mampu, maka kata Allah, fasiyamu thalathati ayamin, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. 3 hari je puasa. Ini kifarah ilat. Jadi maknanya tadi, apabila kes ini dibawa ke mahkamah, isteri membuat aduan yang arif, suami saya telah mengilatkan saya, dia bersumpah tak mahu setubuh dengan saya 4 bulan, ataupun suami saya bersumpah tak mahu setubuh dengan saya, maka pada waktu itu yang arif, hakim akan menasihati suami supaya melakukan 2 perkara. Yang pertama, tarik balik sumpahan yang dilakukan dalam tempoh 4 bulan itu dengan membayar kifarat sumpah yang saya sebut tadi, ataupun diberi option kepada suami, cerai bini. Mu jangan biarkan binimu dalam keadaan terseksa seperti ini. Mana mu cerai bini? Andai kata tiba-tiba suami tadi enggan juga berbuat demikian, dengan arti kata suami seolah-olah membiarkan isterinya berada dalam keadaan mudarat, berada dalam keadaan terseksa disebabkan perbuatan demikian. Kak Faridah, ingat baik-baik, orang yang normal tiba-tiba tidak ditiduri, apa perasaan? Orang normal lagi, lepas tu muda lagi. Kalau tua macam kebanyakan orang tua, sopoh kau tak sopoh pun memang pada setakat 4-5-6 bulan tu benda biasa je. Orang muda memang dia akan timbul keseksaan kepada dia. Jadi oleh itu mahkamah akan mengambil tindakan, sama ada memaksa suami itu menarik balik. Tadi mahkamah nasihat. Jadi oleh kerana suami ini enggan, maka mahkamah mengguna kuasa veto yang ada pada dia untuk memaksa. Mu Mamat,
sila tarik sumpahan kamu dan sila kamu membayar sumpah. Tiba-tiba dipaksa oleh mahkamah, suami enggan juga. Maka mahkamah akan memaksa, cerailah bini kamu. Sekarang saya nak kamu menceraikan isteri kamu. Tiba-tiba suami enggan juga, tak nak menceraikan isteri dia. Maka dikala itu, hakim hendaklah menjatuhkan hukuman talak satu. Hakim berkuasa menjatuhkan hukuman talak satu bagi pihak suami. Ingat Usman, maknanya kita ni orang lelaki tak payah samsing sangat. Saya ada terima satu apa nama ni, berita, cerita daripada rakan saya yang bertugas di mahkamah. Ya, ada orang lelaki ni apabila dinasihat oleh hakim, dia enggan berbuat demikian. Seolah-olah dia berasa macam dia tu hebat. Sebenarnya mahkamah dia ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman bagi si menghina, bagi kes menghina mahkamah. Tapi biasanya mahkamah syariah ni ialah orang agama. Orang agama yang mengelola kes itu. Jadi apabila orang agama, dia banyak dia menimbang rasa. Dia tak banyak menggunakan kuasa yang ada pada dia untuk mengenakan tindakan yang bukan-bukanlah kepada mereka-mereka yang ego ni, yang sombong. Jadi mahkamah payah jugalah nak mengenakan tindakan menghina mahkamah, kecuali mahkamah sivil. Mahkamah sivil jangan main-main dengan dia. Okey. Jadi mahkamah yang ketiga, apabila memaksa yang pertama suruh tarik balik, tak tarik. Memaksa yang kedua, memaksa suami supaya menceraikan isteri, tak nak cerai juga. Maka mahkamah akan mengguna kuasa yang ada pada pihak dia untuk menceraikan dengan talak satu. Ya, betul Kak Nur Mazian. Ada di antara orang lelaki yang ego terlalu tinggi sangat, tak nak terima nasihat orang. Jadi akhir sekali mereka berdepan dengan masalah juga. Mereka berdepan dengan kesengsaraan juga, kan? Kita kena ingat, kita manusia ni tak ke mana pun sombong kita tu. Jadi kalau kita sombong kerana kita merasakan kita ni punya kawan yang ramai, kawan kita ni seorang pun tak boleh tolong kita. Andai kata Allah Ta'ala mati. Bila Allah Ta'ala mati, kita ada berhati tengok orang yang samsing. Apabila mati, mana rakan-rakan dia yang lain? Tak datang, saya kerabu. Tak datang tolong, saya kerabu. Kenapa? Dia sendiri pun takut juga. Member kawan-kawan dia yang samsing tu, apabila dia dapati kawan yang samsing ni meninggal dunia, dia jadi timbul ketakutan, menyebabkan member tak datang di tempat berlakunya kematian. Baik. Dalil hukum yang berkaitan dengan ilat. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, bagi mana-mana lelaki yang mengilakkan isteri mereka. Ya, betul. Kak Mazian kena dengar nasihat. Bagi mana-mana suami yang mengilakkan isteri mereka, tarabbusu arba'ati asyhurin, dia kena tunggu selama 4 bulan. Kemudian fa'in fa'u, dalam tempoh 4 bulan ini, tadilah, mana sama ada dia nak tarik balik sumpahan dia dengan dia membayar kifarat sumpah, ataupun dia menceraikan isteri dia. Fa'in fa'u, dan jika mereka itu kembali menyetubuhi isteri dia, maksudnya dalam tempoh 4 bulan, suami memilih untuk bersama semula dengan bini dia, fa'innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat penyayang. Mana itulah yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Mana cukup-cukuplah dosa yang kita buat sebelum-sebelum ini, taubat jelah kepada Allah Ta'ala, Allah akan ampun dosamu, mu menjadi orang yang terbaik. Itu harapan agama kepada mereka yang berbuat demikian. Wa in azamut talaqa, dan jika selepas daripada 4 bulan itu suami telah berazam untuk menceraikan isteri, maka dibolehkan suami menceraikan. Fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maknanya apa? Maknanya orang lelaki, kenapa sampai pikak kena tunggu 4 bulan dulu baru mu nak cerai? Kak Faridah, seksa sangat kepada orang perempuan kan? Kalau nak cerai-cerai lah sekarang.
tak perlu tunggu-tunggu 4 bulan. Tetapi Kak Faridah nak cerita, ilat ini dia berlaku juga kepada masyarakat kita yang barangkali kita tak nampak dia punya apa punca masalah. Jadi punca masalahnya Kak Faridah yang selalu saya dengarilah rintihan daripada suami ni Kak Faridah, sorry to say lah kalau saya terpaksa bercakap di sini, kebanyakan isteri ni apabila dipanggil oleh suami untuk melakukan hubungan, isteri buat acuh tak acuh. Kadang-kadang isteri ni dia suka menukar dia punya waktu ajakan. Kalau suami mengajak dia contoh jam 9 malam, maka isteri pandai-pandai dia nak menukar, nanti jam sebelah lah. Kalau suami dia mengajak untuk melakukan hubungan jam 5 pagi, nanti petang, nantilah. Jadi isteri yang bahlul seperti ini, itulah saya menyarankan kepada orang lelaki supaya poligami je. Bagi yang bini yang bengong macam ni, poligami. Kenapa? Sebab mu tak tahu, bila aku berbuat demikian, aku tidak ada pilihan lain kecuali mu saja yang ada. Jadi kalau aku ada pilihan, aku tak layak dah mu kalau buat lagu ni. Jadi bukan marah sangat, cuma teguran kepada orang-orang perempuan. Saya dah cakap dah dulu, apabila suami ni nak kepada kita, nak bersama dengan kita, belum lagi suami mengajak, tengok air muka suami macam dia nak, selalu dah kita datang ke tempat tidur membuat persiapan. Ni apa, suami masuk dalam bilik time malam tu rumah, duduk tunggu atas katil, bini tak masuk lagi, duk main dengan anak, duk tengok cerita drama dengan anak, duk suka hilang dengan anak. Ya ada apa barang? Apa faedah kita berkahwin kalau begitu? Jadi mana perkara-perkara yang seperti ini ni, Muhammad Sofi? Bukan marah, nasihat kepada perempuan-perempuan di luar sana. Memang terlalu ramai sangat, termasuklah bini-bini kepada usaha ni. Bini usaha 2 kali 5 juga, walaupun dia tahu hukum, tapi apabila sampai kepada peringkat pelaksanaan, payah nak buat. Jadi kenapa? Sebab kadang-kadang environment, kadang-kadang pengaruh persekitaran keluarga dia. Kadang keluarga dia tu hidup dalam suasana begitu. Sebab keluarga dia bukan keluarga agama pun, cuma kebetulan dia je beragama. Jadi kok mana pun dia akan datang juga benda-benda yang tak berapa elok. Jadi oleh yang demikian, tak semua, saya kata ni tak semua, cuma ada ketika-ketika. Jadi sebab itu bila kita didatangi oleh orang yang mengadu, kita dengarlah masalah dia. Jadi apabila dengar masalah, kita terpaksa ketengahkan. Andai kata berlaku juga masalah ini kepada kakak-kakakku di rumah, tolong berhenti serta-merta. Sebab pengajian kita yang lepas, malaikat akan melaknat kita sehingga ke pagi hari. Sebab itu kena selalu minta maaf dengan lelaki kita. Bila bangun daripada tidur bang, saya minta maaf andai kata terdapat apa-apa kesalahan yang saya buat, yang abang tak suka dengan saya, kena minta maaf. Itu hari raya baru nak minta maaf. Kalau mati sebelum tiba hari raya, yang kita dapati orang yang terlalu mudah memberi kemaafan orang perempuan. Orang perempuan terlalu mudah memberi kemaafan kepada tok laki dia, tapi laki payah nak memberi kemaafan kepada bini. Ingat baik-baik, laki payah. Jadi apabila payah, jadi dalam pengajian kita yang lepas juga mengatakan, mana-mana perempuan yang mengerjakan salat 5 waktu, mana-mana perempuan yang membayar zakat, mana-mana perempuan yang mentaati tok laki dia, kan, dakhalatil jannati, dia boleh masuk syurga mengikut pintu mana yang dia nak. Tapi ingat baik-baik, yang mentaati suami, kalau tak taat kepada suami, tak boleh masuk syurga juga. Okey. Ada soalan tak? Cuba saya nak tanya sekali lagi. Apa yang dimaksudkan dengan ilat? Apa yang dimaksudkan dengan ilat? Okey, murid-muridku cepat bagi respon. Saya nak tengok, nak tahu tahap kepahaman kita. Oleh kerana ilat ni jangan sangat kita dengari, tetapi dia memang terlalu banyak berlaku dalam masyarakat. Walaupun perkataan ini jarang kita dengari. Yang kita dengari ialah cerai.
Ilak ni kita tak selalu dengari. Okey, cepat. Okey, Kak Nuria, jawab apa yang dimaksudkan dengan ilak? Kak Zuraida. Tak nak jawab pula. Jawablah walaupun salah. Tak tahu. Okey, yang tahu. Ilak Ustaz ulang berapa kali dah tadi? Ilak ni apa dia? Ilak adalah sumpah. Perabi. Ilak adalah sumpah tu tak lengkap jawapan dia. Kak Zuraida ingkar. Tak. Kena jawab tu macam Kak Syidah jawab tu. Kak Syidah jawab, dia kata ilak adalah sumpah. Menganggap ibu seperti isteri. Tak, bukan. Cepatlah benda ni lari. Ya, Kak Alijah, suami yang bersumpah. Sumpah apa dia? Bukan sebarangan sumpah. Kena sebut dia sumpah ke apa dia. Sumpah wallahi. Memanglah sumpah tu kena wallahi dah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Baru orang panggil sumpah. Jadi apa benda lagi yang dia sumpah tu? Sambung sikit lagi. Tak nak bersetubuh. Okey, betul Kak Alijah. Ilak ni maknanya suami bersumpah, wallahi, aku tak nak bersetubuh dengan mung selama 4 bulan. Okey. Ataupun suami kata, wallahi, aku tak nak bersetubuh dengan mung. Tu dia panggil ilak alawiyah. Jadi apabila suami bersumpah tak nak bersetubuh dengan bini dia, sama ada dia sebut tempoh berapa lama tak nak setubuh ataupun tak nak ataupun tak sebut, dia panggil ilak. Jadi apabila ilak alawiyah, maka diberi pilihan kepada suami 2 perkara. Ingat, alawiyah, diberi pilihan kepada suami yang mengilak isteri 2 pilihan. Pilihan yang pertama, membatalkan sumpah dia dengan membayar kifarat sumpah. Ataupun pilihan yang kedua, menceraikan isteri dia. Jadi mana-mana orang yang bersumpah ni, dia ada 2 pilihan. Sama ada dia membatalkan sumpah ataupun memilih untuk menceraikan isteri dia. Jadi mana satu dia nak? Kalau dia mikir, kalau aku cerai, siap bini aku, baik aku batal sumpah. Baik, kalaulah dia memilih untuk membatalkan sumpah, soalan saya yang kedua, tolong sebut kifarat sumpah. Mana kifarat sumpah yang diwajibkan suami tadi membayar. Dia ada beberapa kifarat yang boleh dibuat pilihan. Cuba sebut. Ilan itu tak nak bersetubuh. Tok laki merajuk, ngaju. Ya, betul Pi. Ngaju sebab mini payah nak bagi. Okey, cepat. Sayang lagi kat suami minta peluang 4 bulan tarik balik kena bayar taluk. Dah, bukan Kak Khadijah. Maknanya dalam tempoh 4 bulan itu diberi option, diberi pilihan kepada suami dia untuk membatalkan sumpah. Bila membatalkan sumpah, dia kena bayar kifarat sumpah. Ataupun dia menceraikan isteri dia. Pilihlah. Dia nak pilih untuk menceraikan ataupun membatalkan sumpah. Jadi kalau tanya saya kata baik membatalkan sumpah. Sebab membayar kifarat sumpah sikit je. Memberi makan orang miskin sebagai kifarat. Tak tepat tu jawapan tu. Tolong sebut kifarat sumpah. Kifarat sumpah kan tadi saya sebut dah.
Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Okey, puasa 3 hari itu last. Puasa 3 hari betul. Lagi. Akik kifarat sumpah salah satunya sama ada dia berpuasa 3 hari. Lagi. Dia ada 3 lagi tu. Cepat. Ni tak tulis ni, saya mengajar tak tulis ni. Ni saya tak ada telinga je ni. Kalau tak ada telinga ni, dia panggil mendengar, bukan pelajar. Bagi makan kepada 10 orang fakir miskin. Betul Kak Faridah? Baik, 2 lagi. Yang pertama, bolehlah mana tu dia yang pertamanya memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Lepas tu yang kedua apa dia yang kedua? Yang berpuasa tu yang keempat lah tu. Yang pertama memberi makan kepada fakir miskin. Memerdekakan seorang hamba tu kifarat yang ketiga pi. Yang kedua apa dia? Memerdekakan hamba tu kifarat yang ketiga. Cepat. Nak kena dah tu. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri ni baru balik daripada masjid ni. Orang masjid. Dia Datuk Seri ni orang kuat masjid. Memerdekakan seorang hamba kifarat yang ketiga. Yes. Memberi pakaian. Betul Kak Zee. Memberi pakaian kepada 10 orang. Jadi kita bilang balik. Kifarat sumpah yang pertama memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Jika dia tak nak memberi makan, dia boleh memilih untuk memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Tu yang kedua. Kalau sekiranya dia tak nak memilih yang pertama dengan yang kedua, dia boleh memilih kifarat yang ketiga, iaitu memerdekakan seorang hamba. Andai kata dia tak nak memerdekakan seorang hamba sebab hamba tak ada, maka diberi pilihan kepada dia melakukan perkara yang keempat, iaitu berpuasa selama 3 bulan. Baik Kak Nur Mazian, kifarat sumpah ni kalau kita dengar, kalau kita hayati, kalau kita fikir, memang terlalu ringan sangat untuk diberi. Terlalu ringan. Bermakna dengan kita memilih untuk bercerai. Kalau bercerai, implikasi dia besar. Baiklah kita memilih untuk menarik kembali sumpahan kita dengan kita membayar kifarat sumpah. Baik. Jadi saya beranggapan bahawa pengajian kita pada pagi ini memberi satu kefahaman baru kepada kita-kita, kerana barangkali sebelum ini kita pernah mendengar perkataan ilat. Tapi mungkin kita setakat mendengar begitu je lah. Tapi kalau melibatkan sihir, macam mana Ustaz? Kalau melibatkan sihir, dia gini Kak. Kalau melibatkan sihir, contohnya suami tiba-tiba tak nak bersetubuh dengan isteri. Jadi apabila suami tak nak bersetubuh dengan isteri, ingat, suami bersumpah ke tidak? Kalau sekiranya suami kena sihir, suami tak bersumpah. Suami tidak bersumpah, namun suami tidak bersetubuh. Kalau suami tidak bersetubuh, dia tak bersumpah, dia tak jadi ilah. Ilah ni dia bersumpah. Dia bersumpah, kemudian bini dia dengar. Tok laki dia kata, wallahi, aku tak nak projek denganmu. Ataupun tok laki dia kata, wallahi, aku tak nak setubuh denganmu 4 bulan. Mana bini dia dengar? Ada pun tok laki yang kena sihir, tok laki tak sebut perkataan tak nak setubuh. Tiba-tiba je bini ajak dia mengelak. Apabila bini ajak, lama dah kita tak tidur sekali ni bang. Tok laki dia cuba mengelak, saya letih lah, saya penat lah, saya macam-macam lah. Dia dua kalau begitu Kak Syida. Kalau suami menolak ajakan isteri, barangkali suami ada bini baru. Barangkali. Ataupun barangkali suami ini jenis terlanjur di luar. Bila suami terlanjur di luar, suami orang kata makan haram. Bila suami dia makan haram di luar, Allah Ta'ala jadikan gap. Allah Ta'ala jadikan halangan. Suami ini tak boleh lagi menyentuh bini dia. Sebab bini dia ni seorang yang suci. Manakala dia suami seorang yang tak suci.
apabila dia seorang yang tak suci, seorang suci, Allah Ta'ala tidak akan jadikan mereka itu bertemu. Kok mana pun tidak bertemu, tok laki dia tak akan sentuh bini dia. Sehingga terbukti tok laki dia menceraikan dia. Itu kaedah dia. Sebab apa? Sebab apabila tok laki dia berzina di luar, maka hukuman terlalu berat kepada laki ini, iaitu rejam sampai mati. Jam sampai mati. Dia beza ketika mana turunan dengan darah dulu. Kalau ketika mana turunan dengan darah dulu terlanjur, maka mereka ini hukumannya sebab, 100 sebab je. Tapi jika mereka itu berkahwin, masih lagi mereka itu melakukan persetubuhan haram, maka hukum dia rejam sampai mati. Kak Nomi, rejam sampai mati. Selagi mana tak mati direjam. Rejam ni menggunakan anak batu yang kecil je. Mana bukan tujuan nak mati dia, tujuan untuk menyeksakan dia. Kenapa? Kerana yang halal ada di rumah, mengambil lagi ruang untuk melakukan yang haram di luar rumah. Jadi sebab itu saya kata, jangan mudah untuk menuduh suami dalam keadaan begitu. Yang pertama, barangkali suami kita tak nak dengan kita kerana dia berkahwin senyap-senyap di luar, ataupun barangkali dia ada melakukan hubungan yang bukan di luar. Andai kata suami terkena sihir, bukan begitu cara dia. Terkena sihir, kita tengok muka suami kita dalam keadaan biasa-biasa. Jadi kalau sekiranya suami tadi ada bini di luar, ataupun dia pernah main perempuan di luar sana, bila kita mengajak dia, dia akan melentik. Dia cepat marah pada kita. Mana seolah-olah kemarahan dia tu tak sepadan dengan ajakan kita. Jadi kalau begitu ada something wrong. Kena buat kajian balik orang-orang perempuan. Andai kata terdapat perkara demikian, bukan tuduhan, ini anggapan. Kerana banyak berlaku perkara sedemikian apabila dibuat aduan. Jadi apabila dibuat aduan, kita pun buat research, maka kita ketemui masalah ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi oleh demikian, jangan-jangan suka-suka kita nak kahwin sorok-sorok, ataupun jangan suka-suka kita nak lakukan hubungan yang terlarang di luar. Jangan. Jadi sebab itulah orang perempuan, saya sebut berulang kali, andai kata kamu kalau tidak bersetuju suami kamu berpoligami, kamu layanglah dia dengan layanan istimewa. Kerana kamu adalah isteri yang terbaik untuk dia. Tapi ini kalau kamu buat main-main dengan tok laki mu, ingat, perempuan di luar sana amat menunggu kehadiran tok laki seperti tok laki mu ni untuk mereka menjadi suami mereka. Ingat baik-baik. Walaupun mu berasa siapa dia nak pada tok laki aku, jangan cakap begitu. Orang di luar sana kadang-kadang lebih baik daripada kita lagi. Kak Romi, betul tak? Oh Kak Romi, ada main insya-Allah. Betul tak apa yang saya cakap ni? Okey. Betul. Betul. Kak Romi ni mudah bahasa dia sebab orang faham. Jadi kita isteri-isteri ingat baik-baik, yang mendengar ceramah kita pada hari ini kena ubah 150 darjah Celsius. Mana perubahan ke arah yang positif. Kena ubah selalu. Walaupun suami kita seorang yang tua, jangan. Sebab orang tua amat berharga kepada seorang perempuan yang amat memerlukan balayan kasih sayang seorang suami. Jangan kita merasakan bahawa tok laki kita tua, siapa dia lagi nak. Jangan, Kak Nuriah. Jangan. Suami Kak Nuriah ni memang ramai orang kapal pandai ni suka ke dia. Sebab dia orang baik lagi, orang muda, ringan tulan lagi. Allahu Akbar, orang handsome-nya lagi. Lepas mata Kak Nuriah beres. 2-3 orang perempuan ikut tok laki kita di belakang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami,